Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Syarin dan rakan-rakan sekalian. Hari ini saya akan menerangkan atau membantahkan tentang isu semasa LGBT, lesbian, gay, bisexual and transgender yang terdapat dalam institusi masyarakat di Malaysia. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama diberi Mariam Jamilah binti Abdul Rahman, bermetrik nombor S61789. Saya belajar dalam Sarjana Muda Sains Biologi. Apakah itu LGBT? L dikenali sebagai lesbian, manakala G dikenali sebagai gay, B dikenali sebagai bisexual and T dikenali sebagai transgender. Lesbian merujuk kepada wanita yang tarikan seksualnya hanya kepada wanita lain. Wanita yang tarik kepada kedua-dua wanita adalah lelaki, selalunya dirujuk sebagai bisexual. Gay adalah hubungan antara lelaki dengan lelaki, manakala bisexual ialah seorang yang melakukan dua hubungan antara berlainan jantina. Dan transgender ialah penukaran jantina daripada fitrah kehidupan. Kata ini telah menjadi arus perdana sebagai penetapan diri. Ia telah diterima pakai oleh majoriti seksualiti dan pusat komuniti berasaskan identiti jantina dan media di Amerika Syarikat dan juga beberapa negara bahasa Inggeris yang lain. Istilah ini juga digunakan di setengah negara lain, terutamanya mereka yang berbahasanya menggunakan singkatan seperti Argentina, Perancis dan Turki. LGBT juga sekarang telah memasuki Malaysia. Ramai remaja yang terlibat dengan LGBT. Apakah faktor-faktor LGBT? Pertama, kurang penghayatan agama. Bagi seseorang manusia yang kurang penghayatan agama amatlah cenderung untuk terlibat dengan LGBT kerana mereka tidak tahu tentang hukum hakam yang ditetapkan oleh agama. Oleh itu, mereka dengan sewenangnya mendekatkan diri untuk merasai nikmat LGBT yang dilarangkan oleh agama. Kedua, kurang kasih sayang keluarga. Oleh kerana mereka kurang kasih sayang dalam ahli keluarga, mereka ingin mencari kasih sayang yang di luar yang tanpa batas. Oleh itu, mereka mendekatkan diri untuk merasai nikmat LGBT itu dengan mengenali orang lain dan juga menerusi dan juga mencari pengalaman dan kasih sayang yang lain. Selain itu, tidak terdedah dengan pendidikan seksual. Individu-individu yang tidak terdedah dengan pendidikan seksual amatlah cenderung untuk mendekatkan diri dengan LGBT. Mereka tidak tahu tentang fitrah kehidupan manusia, tentang seksualiti dalam kehidupan seharian. Oleh itu, mereka terdapat sifat ingin mencuba benda baharu dengan mendekatkan diri untuk merasai LGBT. Kemudian mereka terdedah dengan pengaruh dunia. Oleh hal ini kerana mereka merupakan abad yang ke-22, iaitu mereka lebih mudah untuk mengakses pelbagai aktiviti di laman sosial seperti dark web dan sebagainya. Oleh itu, mereka pengaruh dengan hasutan dunia dan juga menjadikan mereka sebagai antara golongan yang mendekati LGBT. Apakah kesan-kesannya? Kesan-kesannya ialah generasi baharu suka dididik oleh kerana mereka sudah terbiasa dengan agenda LGBT. Kedua, penularan LGBT berluasa dengan lebih pantas. Hal ini kerana terdapat pelbagai sosial media yang mendekatkan diri masyarakat untuk lebih mencuba dengan LGBT ini. Kemudian berlaku perubahan fitrah manusia. Hal ini kerana dalam fitrah manusia, lelaki akan cenderung kepada wanita dan wanita akan cenderung kepada lelaki. Tetapi apabila perkara ini berlaku, fitrah manusia akan bertukar sebaliknya. Lelaki akan cenderung kepada lelaki dan wanita akan cenderung kepada wanita. Hal ini telah bertentang dengan fitrah manusia. Apakah langkah pencegahan untuk kita mencegah LGBT ini? Pertama, sekatan laman web iaitu dark web.
Hari ini terdapat pelbagai laman web yang melibatkan pelbagai video dan juga pelbagai gambar yang tidak sepatutnya dipaparkan kepada para remaja dan sebagainya. Oleh itu, pihak berkuasa hendaklah menyekat laman web seperti dark web dan sebagainya. Menteri Komunikasi dan Multimedia harus dipertanggungjawabkan dalam hal ini, dalam perkara ini. Kemudian, meletakkan isu LGBT ini dalam perlembagaan undang-undang. Apabila isu LGBT ini masuki Malaysia, hendaklah kita meletakkan ia sebagai undang-undang supaya para rakyat dan masyarakat takut dan mengambil langkah untuk tidak mendekatkan diri dalam isu LGBT. Kemudian, mewajibkan penghayatan Islam dan pendidikan seksual dalam kalangan kanak-kanak. Hal ini penting bagi menerapkan ilmu pengetahuan dalam diri kanak-kanak supaya mereka lebih berpengetahuan dalam melakukan sesuatu perkara. Oleh itu, mereka tidak cenderung kepada isu LGBT ini. Kesimpulannya, secara umum dan universal konsepsi LGBT banyak bertentangan dengan pelbagai sudut pandangan, mulai perspektif agama, kesihatan mental dan kejiwaan, kodrat alami manusia dalam mendapatkan keturunan dan perspektif nampak negatif sosial masyarakat akan munculnya dan penyebaran virus HIV. Namun, kegigihan dan perjuangan kaum LGBT dalam menuntut hak-hak pengakuan eksistensi dan kebebasan mereka telah mendapatkan sedikit jalan terang dengan dilegalkannya perkahwinan sejenis beberapa negara. Selain itu, dukungan yang diberikan orang-orang jaringan Islam liberal terhadap kaum LGBT kerana alasan yang sangat mendasar, iaitu bahawa kaum LGBT sebagai manusia juga memiliki hak asasi manusia yang sama dengan masyarakat lainnya. Maka sudah semestinya masyarakat seharusnya mengakui eksistensi dan kebebasan mereka dalam memilih orientasi seksualnya menjadi kaum LGBT dan tidak mempersalahkannya dengan perilaku-perilaku diskriminasi. Sekian saja dari saya tentang LGBT. Terima kasih.